saja aktiviti luar. Memang saya tak galakkan daripada saya cikgu untuk pejabat. Okey. Ikut pengalaman saya cerita dulu ya. Sebenarnya tahun pertama pada 1975 di sekolah menengah Tun Tilanang, iaitu lebih kurang 8 tahun, 75 hingga 82. Begitu lama yang melahirkan anak-anak tu. Amy yang lahir di KL. Ya, selepas saya pindah tahun 83 saya berada di KL mengikut suami. Masa tu kalau saya nak kata seorang guru, saya sentuh sikit seorang guru ya. Seorang guru memang kena berani bercakap, berani. Itu sebab tadi kau tu kata berani, memang kena berani. Di mana saya ditempatkan di sekolah rendah, jauh, itu jauh di Kelang. Sedangkan saya ada rumah di Ampang. Saya tanya jabatan sendiri, saya terus naik ke jabatan, tanya ada tak sekolah-sekolah yang dekat-dekat Ampang tuan, saya kata, memberanikan diri anak Johor datang ke Selangor. Jawapannya, kenapa cikgu ni banyak sangat kena? Saya tak banyak kena tuan, anak saya ramai, 3 orang. Saya tak ada orang gaji tuan. Saya nak jaga anak-anak lagi, nak mengajar lagi. Kalau putus tak ada konsentrasi, tak ada apa, macam-macam lah saya cakap. Dengan cara saya bercakap kan. Okay. Lepas tu dia cakap, tengoklah sendiri. Itulah cara saya cakap, tuan-tuan lembut. Tengoklah sendiri. Akhirnya saya dapat sekolah dekat dengan rumah saya. Sebab tengok sendiri tadi, alhamdulillah. Tapi itulah satu masalahnya, nanti saya cerita kemudian bila kita dapat sekolah kat rumah. Okey. Di Ampang tahun 83 sampai 85, 86. Ni bila Amy lahir, 84 saya dah beli rumah di Melawati. Saya susah payah lama-lama saya pindahlah ke Taman Melawati. Okay. Taman Melawati cabaran yang berat. Sebabnya saya anak kampung dengan kelulusan SPM. Mengajar di Ampang dengan anak setinggan. Tak ada cakap bahasa Inggeris. Pindah Melawati, Masya Allah. Tengok anak murid, Allahu Akbar. High class, semua kelas tinggi. Bapa yang datang yang Korea ada, yang India dong, semua ada. Yang bapa-bapanya peguam, doktor, ya Allah ya Tuhan. Pendek kata kalau nak jumpa yang tukang tak sampah, tak ada. Kerja-kerja pun tak ada. Sebab sekolah itu ditapis murid yang masuknya. Ya, di situ masa dulu dijaga sebab Taman Melati 1 dijaga. Okay. Di Melawati dengan cara saya, ya, di Ampang juga dengan cara saya, insya-Allah. Lepas itu di Melawati setahun 85, 86, 87. Setelah 12 tahun saya dicikgu dengan cara saya sendiri. Entah apa yang berbesar tu tak tahulah saya. Saya diminta oleh berbesar mengisi jawatan sebagai penolong kanan. Saya cakap, cikgu saya tak ada. Susah, anak saya ramai. Jawapannya tak ada lain, si anak aja selalu alasan. Rupanya tak boleh balasan ke anak ni. Kesian anak-anak. Sebab saya baca kemudiannya tak boleh. Tapi alhamdulillah ya, berusaha tu memanglah, berusaha saya tu agak kurangnya kadang-kadang menyakitkan hati saya. Sebab bila saya kata saya dapat jawatan, aku sudah akan buat macam ni. Ingat tau, kita dapat sesuatu yang rasa-rasa ni, kena fikir. Apa yang kita rasa tu kena ingat dalam minda kita semula. Aku esok dia tak dapat macam ni. Ya, dengan maaf kalau saya sebut kat awak semua, kat anak-anak semua, dia pernah panggil saya. Agak-agaknya saya ni rendah kan. Apa kata dia panggil saya waktu tu? Sependek. Oh tahu dia panggilnya saya sependek tak masalah. Masya Allah, kata besar aku ni bagus betul. Tapi bila isi borang, disuruhnya saya isi borang. Saya kata saya tak nak isi cikgu borang ni. Saya jadi cikgu biasa lebih sedap daripada saya di kelas kanan. Saya lebih mengajar, lebih suka. Senang saya mengajar. Okay. Selepas tu, mungkin cara saya bergaul dengan semua orang, ya, dia melihat cara saya bergaul, cara saya membuat kerja. Sebab insya-Allah, kalau saya nak puji, memang saya diberi satu dugaan oleh dia. Diberi kelas pertama dengan muridnya pelbagai bangsa. Hingga kan hari ini saya ingat seorang murid bernama Walaud anak Frongkon tu Walaud anak Frongkon Thailand campur tak apa, tak tahu saya. Alhamdulillah
bila saya diberi keadaan macam itu dengan anak peguam dan semua, hingga kan kalau saya nak sebut, anak Zaid Abidi pun ada pada saya, dia letak kat kelas saya juga. Sebab dia kata, awak kan, awak boleh lah, ajar lah. Dia kalau tengok bila ada masalah, rupa-rupa orang lain sikit kan. Iya, diberilah dekat saya. Okey, Alhamdulillah. Kerana itulah saya disuruh ngisi lama-lama. Saya kata saya tak nak isi, cikgu tak nak isi. Lama-lama dia suruh, ada kat senior saya, Kak Siti Rawani, ajar isi korang sana dia tu. Tak apa, sependek untuk marah kat saya katnya, tak nak isi korang ni, kata dia. Kak Siti Rawani sampai sekarang saya ingat lagi, memang dia isi. Saya hanya tanda tangan, lepas tu dia suruhnya saya pergi jabatan untuk orang tu semua. Tu mulanya saya berkenalan dengan jabatan sedikit. Ya? Okay. Selepas tu di Melawati tahun 87, kalau macam nak cerita sedikit, kamu semua kena ingat kalau kita hidup semua, walaupun siapa pun kita, adakah kita orang yang berjaya, orang yang agak-agak ialah datang daripada keluarga berkemampuan, kita jangan hina siapa pun, biarlah cikgu tu. So okey, kerana akhirnya orang itulah akhirnya akan membantu kita, ya. Sebab cikgu, saya pegang kataan tu sebab di akhir sekali sebelum dia pencen, sebab masa dia nak pencen tu, dia bercakap dengan saya secara terang. Sebab saya lah orang yang diminta untuk menguruskan hari pencen dia. Dia cakap, saya hendak Puan Zanuriah yang uruskan mengenai pencen saya. Masya Allah, saya tak nak kerja besar, saya kata. Tapi insya Allah, ya, kita tunaikan. Jadi yang itu sedikit saya pada kamu semua, siapa pun kita, daripada mana keluarga kita, semua siapa pun kita, layanlah semua guru-guru kita tu. Okey. Selepas tu di Melawati tahun 96, saya diminta untuk jadi guru besar, ditawarkan, tapi saya menolak sebab saya masa tu memang dah fokus nak pergi haji bersama suami saya. Alhamdulillah, tahun balik je 97, ya, tahun 96 ditawarkan, saya kata saya nak ke Mekah. Lepas tu balik ditanya, okey, dah boleh? Saya kata belum. Ya, sebab malas pergi besar tu, dah tahu, dah tengok kerana besar. Maka tahun 97 saya tidak ada pilihan. Saya tidak ada pilihan kerana yang turun tu adalah kawan kepada guru besar saya sendiri. Dia cakap, Hajah, dah Hajah, apa lagi nak minta kat saya? Tak ada pilihan. Dia cakap, dia kena kasih sikit je, Hajah, dah Hajah, apa lagi nak minta pada saya ni? So tak ada pilihan. Saya jadi guru besar tahun 1997 di satu sekolah iaitu SK Selamat Utama. Sekolah yang ditempatkan agak bermasalah besar, memang bermasalah besar. Kemudian murid-muridnya daripada pelbagai. Yang itulah pengajaran yang saya dapat di sekolah. Okey. Yang tentunya sebelum saya mula saya datang. Okey. Daripada tahun pertama tahun 2007 saya 2005 saya mohon pindah untuk haji. 3 tahun, ya, 3 kali saya mohon. Ya. 2007 saya balik ke Johor sehingga saya cakap pada jabatan, kalau tak lepaskan saya balik ke Johor dengan keadaan saya berulang-alik daripada Johor ke Muar setiap minggu tuan, adakah saya boleh menunaikan tanggungjawab saya seperti Zanuriah sekarang tuan? Tapi saya baru cakap sebab apa? Jabatan tu dah boleh buat kawan. Cakap terang, ya. Sebab pegawai jabatan tu dah boleh buat kawan, dah boleh masuk betul je, Assalamualaikum. Ajar, soalan tadi. Jadi sebab berani cakap tu sebab dah mesra. Kalau tak mesra, serah juga kan. Tapi Alhamdulillah lah, bila saya cakap dengan guru 2007 dengan usaha suami saya berkat doa, anak-anak semua suami, ya. Saya berpindah ke Muar 2007 di SK Rawang Muar. Seterusnya 2008 saya minta balik ke Bukit Serampang, di mana ibu saya minta saya pindah ke Pelda. Di situlah tempat saya mula belajar sekolah tu. Akhirnya saya jadi guru besar di sekolah tu. Itu yang paling suka. Okey, nanti saya cerita seterusnya. Okay. Sekarang ni yang pertama sekali nak tanya dulu, yang jadi cikgu ni kenapa ya? Ada tak yang kena terpaksa? Atau ibunya minta?
Ada. Yang minat memang senang. Ada yang memang dah tak ada pilihan. Macam yang ada kat Malaysia ni nak mengumpat dah ni. Tu mengumpat kan. Makcik kalau mengumpat makcik cakap terang. Ni nak mengumpat ni. Mama makcik akan cakap macam tu. Maknanya makcik nak jemput orang kan. Macam kat Malaysia kan. Cikgu boyfriend. Bila lepas tu tak ada kerja. Lepas tu minta dah jadi cikgu kan. Sekarang dah tutup dah tak ada lagi dah. Lepas saja dah mula dengan 5 tahun lepas SPM. Lepas ada SPM dia terus saja habis. Sekarang tak ada lagi pengambilan. Lagi pun kalau ada pengambilan kan, kena jaga you punya tu. You punya pointer tu. Dia akan tapis betul-betul sekarang ni. Okey. Yang pentingnya, apa pun mak suruh ke apa suruh macam makcik lah dulu. Ni patah balik belakang sikit. Makcik dulu memang tak hendak dia cikgu ni nak. Sebab tengok kat sekolah, ya Allah, susah. Sebab apa kan tengok cikgu mengajar matematik dalam kelas tu yang minat matematik 7 orang aja. Muridnya 35 orang. Yang minat 7 orang tu. Tak sakit kepala cikgu yang ajar matematik tu. Lepas tu sains kan semua tu. Aku tak nak jadi cikgu, susah. Lepas tu doktor nak tahu saya minat apa? Nak jadi nurse tu. Saya kata saya nak jadi nurse mana-mana. Apa cikgu saya buat? Mengapa saya jadi cikgu? Saya jadi cikgu kerana cikgu saya. Sebab arwah cikgu Samad, cikgu saya dan cikgu Ramadan, dia bawa borang, kerana dia iklan guru dah keluar, ini borangnya isi sekarang juga. Cikgu saya kan dah isi, dah nak pergi menduga nurse ni. Ya. Saya kan dah cakap dekat awak dengan suara awak yang lantang, dengan perangai awak tu, dengan ada maksud. Ada macam memang garam orangnya, tapi dalam balik itu ada lembutan dan kasih sayang. Yang itu yang arwah Cikgu Samad kata dekat saya, awak memang sesuai jadi guru. Ya, ketegasan dan kasih sayang itu amat penting bagi guru murid. Ya, kalau awak tak ada ketegasan dalam kelas, habislah hari itu nak mengajar sekolah menengah balik kan. Mengajar sekolah menengah. Jangan buat dengan kereta murid, dengan tingkah laku diorang dan suasana di sekolah sekarang. Murid ada sekarang tak sama dengan zaman kamu semua belajar. Mereka semua amat berbeza. Sebab zaman mereka membesar penuh dengan kemewahan, dengan segala-galanya ada. Kalau kat Malaysia tu sekarang murid pun dah dapat komputer macam mana? So kalau kita dulu nak beli, ya Allah, tunggulah mak bapak bagi kan, atau siapa nak bagi hadiah kat kita. Tapi mereka sekarang dah depan mata. Di sekolah ada mak-mak, di sekolah ada semua. So memang mereka tu dah terlalu mewah, menyebabkan pelbagai masalah yang berada di sekolah. Ya. Situasi pertama yang tentunya bila jadi guru, yang tentunya kita hadapi adalah murid sebenarnya. Ketua jabatan semua tu insya-Allah pandai kita mengurus begitu. Tapi nombor satu, bagaimana kita nak mengurus murid, bagaimana kita nak mereka tu boleh dengar cakap kita. Kita dengar tapak kaki kita pun dia dah tahu. Tu person dia datang tu. Kata dia. Tengok. Saya jalan memang agak cepat sikit. Memang mula-mula memang sengaja dibuat biar murid tu boleh dengar. Letakkan dia dengar kaki saya tu. Dan sebenarnya itu satu cara juga saya fikir, macam mana nak budak ni bila masuk kelas dia tahu waktu nak masuk. Tak ada dah nyanyi jam itu nak cari buku matematik. Sebab saya mengajar matematik. Jam itu nak kemas buku, jam itulah tu. Jadi bila saya naik tangga, kelas tu di atas kan, saya naik tangga, jadi saya fikir, masuk tu saya perhatikan kan, cikgu ni masuk kau murid tu bisa macam mana aku nak mengajar. Kali tu pertama saya ingat saya nak mengajar. Lama saya fikir, agaknya aku kena buat style jalan dekat ini. Saya kata, create your mind tau. Kita kena fikir diri kita sebab kita yang nak sesuaikan dengan murid tu. So memanglah cara jalan saya, memanglah tapak kasut. Kalau tanya sebenarnya tak melawati pun memang dia orang tahu dah macam mana jalan pun dia tapak kasut ni dia memang boleh dengar. So dia murid, itu murid saya cakap. Dia kata, saya boleh tahu dah cikgu duduk di mana tu dia. Kenapa? Hentakkan kaki cikgu tu boleh beza tu dia. So kalau dia bising-bising pun, kalau dah saya nak masuk tu kan memang dah insya-Allah dah